Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sidang muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, sepenuh syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat sambung kuliah tafsir. Sepatutnya menggunakan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsir surah Ali Imran. Insya-Allah selepas tamat PKPB ni saya ambil lah kitab tu nanti ya. Selesai dicetak mudah-mudahan. Hari ni habis kan esok PB insya-Allah. Ke Kuala masih lagi? Dah habis ya. Insya-Allah mudah-mudahan. Bagi yang nak pegang mushaf pun boleh ya. Malam ni kita masuk ayat yang keempat daripada surah Ali Imran. Ayat yang keempat daripada surah Ali Imran. Surah yang digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zahrawain. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini digelar dengan Zahrawain, dua bintang. Sayyidina Uthman juga berpesan, kalau ada masa bacalah surah ini pada malam hari kerana dihitung dengan pahala qiyamul lail. Mudah-mudahan. Ayat keempat berbunyi min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladhina kafaru biayati llahi lahum adhabun shadid wallahu azizun dzuntiqam. Sadaqallahul azim. Seperti biasa, sebelum kita pergi kepada tafsiran pengajaran ayat ini, kita renung sedikit hukum hakam bacaan Al-Quranul Karim. Baik, malam ni kalau yang pertama, kalau tuan-tuan perhati pada perkataan min qab, min qab, ungkapan itu satu. Yang kedua perkataan syadid. Yang pertama itu huruf ba, yang kedua huruf dal. Kedua-dua huruf ini termasuk dalam huruf-huruf qalqalah yang mesti dilantunkan bacaannya apabila dia berbaris sakin, berbaris sukun. Apa beza min qabl dengan syadid? Ada dua istilahnya. Yang pertama itu disebut dengan qalqalatun sughra, lantunannya ringan. Adapun syadid, biasanya kita wakaf di situ, lantunannya lebih berat sedikit. Dan ada satu lagi qalqalatun akbar. Kalau kita wakaf atas huruf qalqalah yang ada sabdu. Jadi mesti dilantunkan. Menjadikan bacaan itu indah. Bila bermaksud dia bernilai kemukjizatan jiwa yang ada pada Quran. Kalau tuan-tuan tak lantun, hilang dia punya keindahan bacaan.
min dia ada keindahan. Kata Syekh Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i, perkataan Quran itu ada keindahan yang tersendiri. Huruf-huruf yang dipilih itu, yang Allah firmankan, ada nilainya yang tersendiri. Syekh Mustafa Sadiq Rafi'i ini seorang pakar dalam sastra Arab daripada Mesir. Dia menulis kitabnya I'jazul Quran. Bahkan dia tulis juga tentang keunikan bahasa hadis. Selalulah kami baca dulu ni, rujuk tulisan Syekh Mustafa Sadiq Rafi'i. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Lantun kan, berbeza sedikit lantunan pada syadid. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum syadid. Ada berat sikit. Kalau tuan-tuan jumpa huruf-huruf ni yang ada sabdu, lagi kena lebih berat lantunannya. Haqqa, hajj, lebih berat lantunannya. Baik. Dan saya nak peringatkan juga, penutup kepada ayat ini, lidah orang Melayu dia kurang fasih, jadi kena hati-hati. Azi, zul, dengung, ikhfa. Kemudian dengung lagi, ikhfa, nak kena letak ke makhraj zal, didengungkan. Kena hati-hati makhraj ta. Kemudian baru ditutup ayat itu. Wallahu azizul dzul intiqam. Yang pertama nak dengung ke ikhfa. Ikhfa ni dengung dia, kita sembunyikan huruf itu, ataupun kita sembunyikan nun yang tanwin tu, zun tu, nun tu kita sembunyikan dalam huruf yang selepasnya. Zun atas lidah orang Melayu sahih. Zai ni makhraj dia dalam. Lidah kena ke gusi atas. Zal makhraj dia di mana? Hujung lidah kena ke gigi. Jadi nampak dekat makhraj tapi susah atas lidah orang Melayu. Wallahu azizul dzul. Nak kena bawa ke makhraj huruf zal. Tuan-tuan, huruf zai dengan huruf zal ni tolong hati-hati. Kerana dia boleh membatalkan Fatihah. Kata Syekh Daud dalam kitab Musalli. Kalau tuan-tuan baca siratal lazi, habis. Lari makna tu. Allazi dengan allazi. Berubah huruf, berubah makna, boleh jatuh Fatihah. Bila tak sah Fatihah, tak sah semayang kita. Balik cek balik. Cek tengok memang tak betul. Macam mana tuan-tuan? Sebab tu syukur banyak-banyak kerana tuan-tuan orang yang mengaji. Kata guru kami, kesilapan yang kita buat dalam keadaan kita mengaji, yu'fa anhu, dimaafkan. Sebab tu penting mengaji. Allah Maha Adil.
Bila kita buat benda tu tak betul, tapi kita terus mengaji, Allah maafkan. Mudah-mudahan. Yang masalahnya, tak betul, tak mengaji. Hak lebih teruk lagi, tak betul, tak mengaji, sembang tahu pula. Ini lagi lepas masalah. Habis semua imam dia tegur. Dengar Fatihah dia, Zai dengan Zal pun tak betul. Tu pun lagi masalah. Jadi tuan-tuan, perbetulkan. Siratal ladzi. Z dalam makhrajnya. Jadi di sini atas lidah orang Melayu macam-macam kena hati-hati. Kadang-kadang kita kurang fasih. Orang Arab ni taklah bermasalah sangat. Kerana dia dari segi makhraj tu mereka lebih biasa lah. Kerana daripada kecil duk main dengan huruf tu kan. Wallahu azizun. Tu ikhfa. Ikhfa ni dia nak sampai dah. Dia nak sampai dah ke makhraj huruf tapi tak sampai lagi. Baru dia sampai. Macam tu. Kalau saya daripada Greek nak pergi ke Kuala, tak sampai lagi masjid ni, baru sampai dekat traffic light tu. Ikhfa macam tu. Dia kalau sampai terus dia jadi idgham pula. Ikhfa ni bainal idgham wal izhar. Wallahu azizun dzuntiqam. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Mari kita tengok pula apa pengajaran tafsiran yang boleh kita ambil daripada ayat keempat surah Ali Imran. Ayat keempat ini sambung ayat yang ketiga. Ketika Allah menjelaskan tentang dialah yang menurunkan Al-Quran. Dan saya dah cerita panjang lebar kuliah bulan lepas bagaimana proses penurunan dan pengumpulan Al-Quran itu yang menjangkau akal manusia untuk mengatakan bahawa ia tidak logik, ia ada keraguan. No, tak mungkin. Kajian ilmiah membuktikan bahawa pengumpulan Al-Quran itu tidak mungkin akal manusia akan timbul rasa syak, keraguan dan sebagainya. Dan Allah juga menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Kata Dr. Syekh Abdul Rahman Al-Habannakah bahawa terbukti secara dari sudut arkeologi pun terbukti bahawa tidak mungkin teks-teks yang asal daripada kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa dan juga kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam itu tidak mungkin ada. Berdasarkan kajian dari sudut arkeologi tidak mungkin ada. Kerana ribuan tahun tak mungkin ada manuskrip itu. Tapi Quran, tuan-tuan, macam saya sebut, kita boleh buktikan secara ilmiah, dikaji oleh orang-orang orientalis sekalipun, membuktikan bahawa Quran tidak ada keraguan padanya. Bagaimana ia sampai kepada kita sampai hari ini sehinggalah ke hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya ini, min qabl. Jadi Taurat itu, Taurat dan Injil turun min qabl, sebelum Al-Quranul Karim. Sebelum Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Quran menjadi petunjuk. Inilah Quran, tuan-tuan, yang menjadi kekuatan umat Islam. Inilah yang tidak mungkin ditimbulkan keraguan. Tak mungkin. Sepatah huruf dia tidak mungkin. Sebab itu huruf Al-Quran kita tidak boleh gugurkan dengan begitu saja. Kerana dia mempunyai nilai. Sahabat saya sekarang jadi menteri
menulis satu tesis PhD, tajuknya huruf waw. Huruf waw dalam Quran. Tesis PhD. Hanya membahaskan satu huruf saja dalam Quran. Waw itu. Huruf waw itu. Sebab itu ni lautan ilmu, tuan-tuan, dalam Quran. Perlu dibongkar, dibaca, dikaji oleh orang Islam. Dengan pelbagai disiplin ilmunya. Baru ni tuan-tuan, saya tadabbur Majlis Agama Islam Negeri Perak. Tuan-tuan kalau ikuti tadabbur saya tu, saya cerita tentang ayat-ayat kauniyah. Ada satu kali itu saya berbincang tentang surah Kahfi, kisah Zulkarnain. Ketika saya mengkaji, menyelami ayat itu, ayat yang ke berapa dalam kisah Zulkarnain itu, hatta idza balagha maghrib asy-syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya Zulkarnain ila akhiril ayat. Zulkarnain ni Allah bagi kelebihan kepada dia. Siapa dia Zulkarnain ni? Quran tak beri penjelasan kerana tidak ada kepentingan nak tahu siapa Zulkarnain. Yang pasti dia rajulun salih. Supaya dia Ashabul Kahfi. Berapa jumlahnya itu tidak penting. Quran sendiri kata, saya yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Yang penting apa pengajaran di situ. Baik, tak apa. Yang saya nak sebutnya, Zulkarnain dia sampai ke hujung barat. Dia sampai ke hujung barat. Tuan-tuan buka atlas. Guru geografi mungkin lebih arif. Tempat yang paling barat ialah Kepulauan Hawaii di Amerika. Baru ni keluar dalam satu website geologi yang terkenal di Amerika. Mereka terkejut kerana jumpa satu mata air yang besar. Tuan-tuan boleh balik tengok Google Image, banyaklah boleh tengok. Mata air besar, dan mata air itu berapi. Kalau siangnya nampak berasap, kalau malam nampak api. Air dalam mata air itu, air itu bercampur dengan tanah hitam. Dia bercampur dengan tanah hitam. Dan Quran sebut, betul, tepat. Ketika Zulkarnain sampai ke Maghrib asy-Syams, perkataan sababa yang digunakan tu diulas oleh para ahli tafsir menunjukkan bahawa dia pergi sampai ke hujung barat. Dia menguasai hujung timur, dia menguasai hujung barat. Daripada timur ke barat, utara, selatan. Zulkarnain. Ketika dia sampai ke hujung barat itu, dia melihat wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin. Zulkarnain nampak matahari itu ketika terbenam macam jatuh ke dalam mata air. Orang orientalis kata Quran tak betul. Mana boleh matahari terbenam masuk dalam tasik, masuk dalam mata air. Dia tak baca betul ayat tu. Wajada, perkataan wajada itu bukannya blub jatuh macam tu. Pandangan. Dan hari ini tuan-tuan, orang ambil image jelas ketika matahari terbenam, nampak macam dia jatuh. Kerana bumi kan bulat kan, nampak macam dia jatuh dalam mata air tu. Subhanallah, sangat cantik. Saya tengok Quran menggunakan, ni saya nak cerita ni, perkataan Quran tu. Quran guna perkataan hamiatin. Hamiatin maknanya tanah lumpur hitam. Kita ni dijadikan daripada tanah hamiah.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Surah Hijr. Nah, Hama'in. Hama'in tu hami'ah lah. Baik. Mata air bercampur dengan tanah, lumpur, kehitaman. Allah Ta'ala sebut. Tapi yang berasap berapi itu mana? Yang geologis American jumpa ni, mana yang berasap berapi? Rupanya bila kita refer dalam tafsir Qurtubi dan tafsir yang lain menyebut bahawa hamiatin itu dibaca dalam qiraat Kisai dan qiraat Ibnu Amir tidak dibaca dengan hamiatin, dibaca dengan hamiyatin. Narun hamiyah. Dah dengar tak ayat itu tuan-tuan? Tak pernah dengar, tak banyak hari itu. Surah Qari'ah. Narun hamiyah. Hamiyah tu maknanya berapi. Api neraka yang marak. Dalam qiraat Hafaz yang kita baca, Hafaz an Asim, an Abdurrahman Sulami, an Zaid bin Sabit, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca dengan ainin hamiyatin. Tapi dalam qiraat lain dibaca dengan ainin hamiyatin. Wah, subhanallah. Saya pun teruja tengok. Rupanya dalam qiraat itu unzilal Quran bi sab'ati ahruf. Quran turun dengan 7 qiraat, 7 lughat. Dalam qiraat itu ada makna. Dalam qiraat itu. Guru kami Pak Tih dulu ada menerangkan bila menafsirkan ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah la akhir al-ayah. Dalam hukum hudud, kalau sabit potong tangan, timbul persoalan, nak potong tangan kanan dulu ke tangan kiri dulu? Pak Tih kata tengok qiraat. Ada qiraat membaca dengan faqta'u aymanihima, faqta'u aymanahuma, potong kanan dulu, lepas tu baru kiri. Qiraat itu ada makna, apalagi huruf. Subhanallah. Inilah Quran. Kalau hadis itu banyaklah perbincangannya kan. Hadis sahih, hasan, dhaif, Quran ni lah. Kekal sehingga ke hari kiamat. Baik. Min qablu hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Quran ini menjadi petunjuk kepada manusia. Apa makna hidayah, tuan-tuan? Quran menerangkan keseluruhannya. Hidayah ni ada 5, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama, hidayah ilham. Yang ni semua orang dapat. Semua makhluk ada. Binatang pun ada. Tuan-tuan boleh fikir tak macam mana penyu tu bila dia dilahirkan, dia lari ke darat ke dia lari ke laut? Penyu. Dia menetah di mana? Dia menetah atas darat. Tapi bila keluar dia lari ke mana? Dia lari ke laut. Ada tak penyu lari ke darat masuk kebun ke apa ke? Tak ada. Melainkan penyu tu ada something lah. Semua penyu boleh dia menetah, dia akan terus lari ke laut. Siapa tunjuk dia tu suruh lari ke laut tu? Itulah hidayah ilham. Serupalah anak-anak kecil kita. Kan? Bila dia haus, dia lapar, dia akan menangis. Kita pun tak tahu. Itu Allah bagi kepada semua makhluk. Kemudian Allah bagi lagi hidayatu hawas. Ni anggota panca indera. Untuk membolehkan kita mencari kebenaran. Untuk kita mencari kebenaran. Allah sediakan untuk kita tangan semua kan. Sebab itu taklif ini, kalau orang buta, pekak apa semua, dia tak cukup taklif. Hawasnya tak cukup. Tak mukallaf dia.
Dia mesti salah satunya. Sama ada dia mendengar ataupun dia melihat. Mesti ada panca indera ni. Baru dia mukallaf. Tapi orang tak mau guna. Tak mau guna mata untuk mencari, melihat kebesaran Allah. Mencari hidayah Allah dengan mata. Orang tak mau guna. Kata Matan Jawharah, fanzur ila nafsika thumma antaqili lil alamil ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi al hikami. Kata Matan Jawharah, lihatlah yang atas, lihatlah makhluk yang di bawah, nescaya kamu akan jumpa penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tengok kejadian Allah ni dapat pahala. Tengok bini orang dapat dosa. Tengok kejadian Allah dapat pahala, tuan-tuan. Tengok langit, tengok bintang, dapat pahala. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita. Bahkan naik lagi namanya hidayatul aql. Allah bagi apa? Akal. Special untuk manusia. Sebab tu ditaklifkan manusia. Binatang tak ada apa. Binatang kalau dia gaduh sama dia, lembu A tanduk lembu B, di akhirat esok akan dibalas lembu yang tanduk itu. Betul habis lah apa? Binatang. Manusia ni. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah nak uji kita manusia. Dia bagi semua. Ada pula orang tanya saya, dia kata, Ustaz, Tuhan tahu bagi saya ni masuk dalam neraka ke tak? Dan masuk dalam neraka ke syurga? Allah Ta'ala tahu tak, tuan-tuan? Allah Ta'ala maha tahu. Kita ni masuk syurga ke masuk neraka, Allah tahu. Tapi kita tahu tak? Kita tak tahu. Soalan dia, kalaulah Allah buat saya, Allah dah tahu saya masuk neraka, Allah tak kesian ke kat saya? Dah tahu buat saya ni, dah tahu nak buh saya dalam neraka, buat apa saya? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Orang panggil sadistik. Kita kena jawab yang pertama sekali, kalau anda nak Allah Ta'ala buat semua manusia ini masuk dalam syurga, Allah dah buat makhluk yang bernama apa? Malaikat. Betul tak? Malaikat ada buat manusia tak? Tak ada. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi Allah bukan nak buat manusia ni makhluk seperti malaikat. Allah Ta'ala nak buat. Dia maha berkehendak. Dia nak buat manusia ini dalam keadaan dia nak uji manusia ini. Siapa yang terbaik, yang taat pada dia. Baik. Kalau anda kata Allah Ta'ala zalim membuat dengan keadaan tadi, anda kata Allah Ta'ala zalim, sedangkan dalam Quran ini saya boleh tunjuk pada anda puluhan ayat yang Allah Ta'ala kata dia tidak zalim. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah. Tilka ayatullahi natluha. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Puluhan ayat. Allah Ta'ala kata dia tak zalim. Kenapa kamu kata Allah Ta'ala zalim? Jelas. Orang yang berfikir macam tu, dia cuba nak memikir kerja buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hamba tak ada hak. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa yang Allah Ta'ala buat tak berhak ditanya. Yang kena tanya siapa? Kita. Saya pun tanya abang yang bertanya ni, Tuan tahu tak jalan nak pergi ke syurga mana, jalan nak pergi ke neraka mana?
Tahu? Jalan pergi ke syurga macam mana tuan? Datang masjid, semayang, tak tinggal, puasa, itu jalan ke syurga. Tuan tahu? Tahu. Jalan ke neraka tahu tak? Tahu? Ni saya pakai seluar pendek ni, jalan neraka. Tahu pula. Dia pakai seluar pendek. Duk cerita pula dia pergi beli nombor ekor apa semua. Tahu tak? Beli nombor ekor tu jalan neraka. Tahu. Nampak? Allah bagi apa? Akal. Allah tunjuk pula. Hantar Rasul tunjuk. Hantar Quran ini tunjuk pada kita. Rasul turun. Cerita kat kita Quran ni. Akal kita mesti berfungsi. Dan Allah Maha Adil. Kenapa Tuan nak persoalkan kerja Allah? Persoalkan kerja kita. Tak payah persoal kerja Allah Ta'ala. Yang pasti Allah Ta'ala kata dia tak zalim, dia Maha Adil. Esok masuk dalam syurga, masuk dalam neraka, kita akan lihat sendiri keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Ni dia jalan, aku tunjuk. Kan? Tuan balik nanti keluar pagar masjid, rumah tuan kanan ke kiri? Keluar ke kanan ke keluar ke kiri? Ke kanan. Tuan tahu rumah ke kanan nak balik kan? Tiba-tiba pergi ambil kiri. Mana cerita tu? Salah siapa tu? Sendiri. Salah kita sendiri. Kita dah tahu dah jalan nak balik rumah ambil kanan, tiba-tiba pergi ambil kiri. Saya nak balik Gerik kejap lagi, sampai dekat simpang Lawin tu, ambil kanan ke kiri? Hei tuan-tuan, nampak benar tak pernah pergi Gerik? Jemputlah datang ke Gerik, datang makhad saya, subhanallah. Nanti ada pusat kajian mukjizat, saya jemputlah jamaah masjid Kuala ni datang. Sikit lagi insya-Allah. Tengah dalam proses. Makhad kami ada pusat kajian mukjizat, ada anak-anak tahfiz. Kalau ada anak-anak tuan-tuan nak masuk makhad tahfiz bolehlah. Cumanya kena dulu temu duga lah. Ni kita tengah nak ambil intake yang baru 30 orang. Intake yang baru. Kalau ada anak-anak cucu nak masuk, bolehlah. Insya-Allah. Makhad tahfiz kami ni yang pertama dirasmikan oleh Yang Mulia Sultan. Tuan-tuan kena ada seorang tak anak cucu Al-Hafiz. Makcik ya? Makcik kalau dah ada anak Al-Hafiz, alhamdulillah, syukur. Kalau tak ada lagi, cuculah pula. Nak beranak udah tak dan dah ya. Cuculah pula. Cerita dekat Along, anak yang ni mak nak tanggung dia jadi Al-Hafiz, boleh tak? Kena kepung daripada kecil tu jadi Al-Hafiz ni. Ni dah darjah 6 baru nak asah minatnya, susahlah sikit. Daripada kecil bawa dia jumpa Al-Hafiz, orang alim dalam bidang Quran, bawa anak kita ni jumpa. Biar barakah tu mari dekat anak kita. Esok dia minat. Oh, subhanallah. Baru ni tuan-tuan, seorang anak tahfiz saya, ayah dia meninggal. Saya dah latih anak tahfiz saya ni. Esok mak ayah meninggal, anak-anak sekalianlah mengimamkan solat, bawa turun ke liang. Beza. Saya duduk tepi ya. Saya tengok dia. Terus dia lorong jadi imam. Subhanallah. Doa dia berbeza tuan-tuan. Doa anak sendiri ni, subhanallah. Mengalir air mata dia berdoa ke ayah dia. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku. Saya yang ni berdengar, subhanallah. Waktu turun kat liang nanti dia bawa turun nak buka kain kapan tu kan. Nak sandar kat tanah nanti. Ya Allah, subhanallah. Kalau tuan-tuan tak ada lagi makcik, kalau makcik tak ada lagi anak, cucu Al-Hafiz, biarlah ada seorang. Only one lah. Satu lah. Ada ramai lagi bagus. Ada ramai lagi bagus. Saya jemput. Kata saya nak pergi ke Gerik. Tuan-tuan nak pergi ke Gerik. Sampai kalau ambil kiri pergi ke mana?
Ipoh, dah kena bayar tol lah apa semua, tak pasal-pasal, mana ada exit lain lah. Dah tahu nak pergi ke Gerik, ambil kanan, pergi ambil kiri, buat apa? Tuan-tuan dah tahu nak masuk syurga jalannya sembahyang, jangan tinggal, puasa, tutup aurat, ikut perintah Allah, jauhi segala larangan. Kita semua tahu. Atas itulah kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal ada, kita fikir. Dia jangan fikir kerja Allah Ta'ala. Brother ni tadi dia nak fikir kerja Allah Ta'ala. Akal kita ni setakat mana sangat, tuan-tuan kan? Tak banyak mana akal manusia. Peganglah Quran ini. Baik. Itu hidayah akal. Naik lagi hidayah tu din, agama. Inilah petunjuk Quran. Agama, Quran. Quran tunjuk satu-satu, tuan-tuan. Ya Allah. Hari ini orang nak selesai masalah stres kan? Stres COVID-nya apa semua macam-macam stres lah. Quran sebut lama dah tentang hal tersebut. Salah satu cara nak selesaikan masalah COVID, mesti ada, kena buat sekurang-kurangnya satu hari itu sekali rasanya. Sekali sehari mesti ada, kita panggil apa? Lupakan segala-galanya, tak ingat apa, fokus. Kalau orang kafir tu dia buat yoga tu. Kan? Itu. Kalau tuan-tuan ada dalam sehari, kena ada 10 minit, 15 minit, 20 minit, fokus. Lupa semua. Lupakan semua. Hari ni masalah stres besar. Tuan-tuan pergi hospital Tanjung Rambutan tu, banyak juga. Kita cukup tak semayang berapa kali, tuan-tuan? 5 kali. Cukup dah untuk selesaikan stres. Angkat takbir, semayang macam Sayyidina Abu Bakar, Allahu Akbar, hilang, lupa semua dunia. Itulah boleh selesai masalah stres. Quran sebutlah dalam surah Muzammil. Masya Allah. Ni hidayatul din, Allah tunjuk. Allah hantar Rasul. Dan yang akhir sekali, hak Allah Ta'ala, hidayatul taufiq. Untuk memberi hidayah itu hak Allah Ta'ala. Siapa yang nak beriman, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah. Hak tu milik Allah Ta'ala, hidayah, tuan-tuan. Sebab tu kita cari je hidayah. Beri itu urusan Allah. Cari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Cari. Cari. Nabi sendiri pun tak boleh bagi hidayah pada Abu Talib. Sayang tak kira Nabi pada Abu Talib. Tak boleh. Tapi Nabi tetap melakukan kerjanya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Nabi menyampaikan. Berat tugas Nabi, berat. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إلى آخر ayat. Berat tugas Nabi. Nabi sampaikan. Satu orang datang tanya saya, Ustaz, ni anak saya ni, saya tak tahu nak buat apa dah, Ustaz. Tak tahu nak buat apa dah anak dia. Saya nak bagi kat Ustaz lah pula. Okey lah, ada usaha ikhtiar lagi kan. Setengah orang tak mau langsung dah. Jangan, tuan-tuan. Dalam kehidupan ini jangan putus asa. Cari jalan. Cari jalan. Cuma yang saya geram tu, Ustaz, saya dah hantar anak saya ni pergi ke international school. Sekolah ni tak jadi, Ustaz. Lepas bulan sekolah telefon, kena buang. Saya tak tahu nak buat apa dah, Ustaz. Saya nak serah kat Ustaz je. Tak apalah. Di mulut tu kita cakap okey kan, dalam hati terasa juga ya. Dah
Dah tak boleh, baru nak hantar kat pondok, baru nak hantar mak tahfiz. Yang cerdik-cerdik semuanya hantar masuk sekolah tu, sekolah ni. Yang dah tinggal, yang dah P7 SPM tu kan. Guru kami Pak Teh lu selalulah sebut Allahu Akbar Pak Teh, macam mana nak buat. Yang mari mengaji, yang P7. Cuba mari yang cerdik macam Pak Teh tu. Pak Teh tu ditawar masuk MCKK zaman dia tu, tapi kewangan tak ada kan. Mengaji pondok, jadi alim besar, jatuh kuasa fatwa. Tuan-tuan jangan macam tu. Biar anak kita yang cerdik tu cepat depa hafal Quran. Senang sikit guru-guru tahfiz ni. Ini dapat yang macam tadi, ya Allah, nak kena rotan hari-hari kan. Cuba hantar yang straight A punya. Oh, cepat dia hafal. Subhanallah. Quran ni walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Quran ni senang ke payah hafal tuan-tuan? Quran kata senang. Makcik ya, tak payah hafal Quran, senang. Cuma bila udah 50, 60 itu faktor usia. Hari ni hafal ayat ni, lepas minum kopi lupa yang tu. Hafal balik, lupa balik. Tak apa, dapat pahala tuan-tuan. Dapat pahala. Quran hafal lupa, dapat pahala. Tak ada masalah. Pulun. InsyaAllah. Tulis pula Quran. Subhanallah. Jadi jangan putus asa. Kita tengok kawan kita kan. Ni musim orang boleh buat keluar daripada SP kan. Kita pun peringatlah, jangan lupa bayar zakat. Kepala SP kena bayar zakat. Sikit lagi boleh 10 minit lagi. Masjid ni jaga SOP betul Kena bayar zakat Kepala SP kalau tuan-tuan bawa keluar. Kita pun peringat. Ustaz, saya dah frah nak peringat kawan saya tu. Dia kata tak wajib zakat kuliah SP tu, tak wajib. Dia pun cerita, saya pun jangan. Tuan-tuan jangan frust. Menyampaikan agama ni jangan putus asa. Cerita lagi, tanya lagi. Dah bayar ke? Bawa dia dengar ceramah mana-mana. Kuliah SP kena bayar tuan-tuan. Siapa bawa keluar dan dah cukup syaratnya, kena bayar. Hari dia bawa keluar tu dah wajib atas dia. Nak bayar tangguh seminggu 2 minggu tak apalah. 2.5% saja. Kita peringat kawan kita. Tak apa. Kata Imam Kushairi, semalam saya mengajar masjid mana. Kita sedih, kita bimbang kawan kita yang tak beriman tu, kita sedih. Kawan kita yang melakukan maksiat tu kita bimbang, kita sedih, kesian dekat dia. Itu satu ketaatan, kata Imam Kushairi. Kita tengok kawan kita tak semayang kan, macam mana nak buat bagi dia semayang? Kesian kat dia tak semayang. Itu satu kesalehan, satu sifat yang baik, kata Imam Kushairi. Jadi kita sampaikan. Mudah-mudahan cerita kat dia. Kamu tak takut ke ular besar nunggu kamu nanti? Al-Aqra' tu dalam hadis sahih Marawahul Bukhari. Siapa tak bayar zakat, esok ular besar nunggu. Kejar, lari, dah tak boleh lari dah. Tengok, man anta, siapa kamu? Ana maluka, akulah harta kamu yang kamu tak bayar zakat tu. Ngap. Tuan-tuan, 2.5% saja, bukannya banyak pun kan. 2.5% saja Allah minta. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita untuk berzakat. Ambil peluang ni, bulan 12 ni selalu orang nak bayar zakat kan. Orang nak bayar zakat. Baitul Mal ada. Kalau nak bayar kat ma'had kami pun boleh. Amil institusi. Saya ada hantar dekat Haji ni kan. Kau nak bayar kami amil institusi, resit yang sama, kita bantu Maib untuk tingkatkan kutipan dalam bulan 12 Ramadan ni kan. Tuan-tuan, kalau siapa nak rebate, dan untungnya kita di Malaysia ini, kita bayar zakat, kita dapat rebate 100%. Maknanya LHDN akan tolak semua cukai kita kalau kita bayar zakat. Jadi Muslim yang bijak kan. Selesai cukai kita, hukum Allah Ta'ala pun selesai. Wah, subhanallah kan. Kau nak bayar cukai juga tak apalah, sedangkan akta dah ada.
kita bayar zakat, selesai cukai kita. Subhanallah, kan? Siapa yang nak di-rebate pada tahun ini, hendaklah bayar pada tahun ini juga. Resit dia mesti tulis untuk tahun ini. Baru dia boleh rebate untuk tahun depan. Dia isi borang LHDN tu untuk 2020, dia kena resit dia 2020. Jadi sebelum tamat bulan 12 ni, tuan-tuan kena selesaikan zakat. Kan kalau yang kerja kerajaan tu, PCB dah potong daripada bulan 1 lagi. Tuan-tuan bayar, selesai, nanti isi borang BE, dia akan refund balik. Subhanallah, kita bayar zakat dan kita di-rebatekan daripada cukai. Sampaikan pada kawan-kawan, peringat tanggungjawab kita. Tengok kawan tak bayar zakat, kita kesian tengok dia tak bayar zakat. Kita peringat dia, itu satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya tak sempat nak tafsir semua ayat ni ya. Wa anzalal furqan, kami turunkan Al-Quran itu membezakan di antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Itu nama lain bagi Quran. Quran ni ada banyak nama. Allah sendiri sebut Al-Kitab, nama Quran. Zalikal kitabu la raiba fi. Nama Quran kitab. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Dzikr nama Quran juga. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Burhan nama Quran juga. Banyak nama Quran. Gelaran bagi Quran. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya mereka yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Kufur ada dua, kufur nikmat, kufur akidah. Kita pun boleh jadi kufur juga. Tak semayang tu namanya kufur nikmat. Orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, lahum azabun syadid, bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah Ta'ala Maha Adil. Wallahu azizun, demi sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha perkasa. Tuan-tuan nak faham macam mana Tuhan yang maha perkasa dan nama-nama Allah yang mirip pada ni? Jika adalah dalam pemikiran tuan-tuan pemimpin ke, kuasa yang hebat ke, Allah Maha Aziz. Tu kan kita kadang kita tengok kan pemimpin ni hebat, dia hantar tentera hancur habis semua. Kita kena ingat Allah Maha Aziz, Allah Ta'ala lah Maha Perkasa, Allah Ta'ala lagi Maha Berkuasa. Sebab tu kena zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar hari-hari lepas sembahyang, supaya kita ni letak dalam diri kita yang maha besar, yang maha berkuasa ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azizun Zuntiqam, Allah Ta'ala maha membalas apa yang walaupun kita tak terjemah dengan dendam. Kalau kita kata Allah maha pendendam kurang sesuai dari segi penggunaan bahasa. Kita ambil Allah Ta'ala maha membalas. Kita buat maksiat, Allah maha membalas akan segala kejahatan dan kemaksiatan yang kita buat. Kita buat kebaikan, Allah tunaikan janji dia. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah maha menunaikan janji dia. Setiap kebaikan kita buat, Allah Ta'ala janjikan pahala dan rahmat dia. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk terus beramal salih, buat bekalan kita dalam kehidupan yang sementara ini sebelum kita kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu, hingga bersua lagi di kesempatan yang lain. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan, kelemahan, terkasar bahasa, itu kelemahan saya sendiri, mohon banyak kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.